Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia kat mana kat mana? Dan sabda Nabi dalam hadis kursi, qala Allah Ta'ala anallahu la ilaha illa ana. Kata ke? Kata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisul qudsi. Hadis kursi ni beza dengan hadis-hadis lain. Dia hadis ni bahagi kepada dua. Pertama, lafaz dan makna rujuk kepada Nabi belaka. Makna dia pun bererti Nabi yang kata. Begitu juga lafaz dia pun Nabi hok jo buatnya. Maka hok tu dipanggil hadis nabawi betul. Kedua dipanggil hadisul qudsi, hadis qudsi, yakni dinisbahkan kepada Allah Taala. Hadis qudsi ini bukan Nabi kata, makna dia itu bukan Nabi. Makna itu kembali kepada Allah. Tetapi lafaz dia tu Nabi yang dia buat. Beza dengan Al-Quran. Al-Quran lafaz dan makna tu milik Allah. Manakala hadis kursi itu lafaz itu hak Nabi buat. Tetapi makna dia kembali pada Allah. Hadis kursi bunyi kata gapo dia, qala Allah Ta'ala anallahu la ilaha illa ana man lam yasbir ala balai wa lam yashkur na'mai wa lam yarda biqadai falyattakhiz rabban siwai. Artinya Allah Ta'ala sendiri berkata, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Ini Tuhan beritahu. Perkataan ini makna dia rujuk kepada Allah. Allah kata, bukan Nabi Muhammad kata akulah Allah. Nabi Muhammad kata dia Allah dak. Allah sendiri kata. Makna dia hadis ni merujuk kepada Allah Ta'ala. Tuhan sendiri kata, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Maka barang siapa tidak sabar atas balaku, aku uji dia, aku buat hidup dia susah, aku buat hidup dia payah, maka dia tidak boleh sabar. Dia merungut. Dia tak puas hati dengan pentadbiran Allah. Dia kata lagu ni, dia kata lagu ni. Kalau dia berusaha, contohnya dia sakit, dia berusaha untuk sembuh daripada penyakit tu, tak dipanggil tak sabar. Tak sabar ni hati dia tidak puas hati dengan pentadbiran Allah. Tak boleh bertahan dengan susahnya Allah Ta'ala beri ujian kepada dia. Ya kena lah. Masalah dia nak pergi berubat. Contohnya ataupun dia berusaha bekerja, cari duit, cari makan, susah lagu mana pun dia berusaha. Nego dia tak laku, kau berapa dia Tuhan uji dia.
Tetapi dia tetap sabar dengan ketentuan Allah Ta'ala kerana dia tidak boleh buat apa-apa. Dia hanyalah hamba Allah Ta'ala bersabar. Maka dia berusaha. Tu tak apa. Jangan kata hati dia ni tak boleh nak sabar, merungut, marah kepada Allah. Bapa Tuhan menyusahkan hidup saya. Bapa Tuhan gini, bapa tanya kepada Allah Ta'ala. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, siapa dia tidak sabar atas balaku. Ingat, hok jobui bala, wi penyakit corona, kau gapo dia lah ni kau, menyusahkan hidup kita ini, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak uji kita belaka. Uji orang yang beriman, nak uji orang jahat, nak uji orang baik, nak uji orang zalim, nak uji orang munafik, nak uji orang kafir, Tuhan uji belaka. Bala Allah Ta'ala. Maka kita orang mukmin kena sabar. Kalau kita boleh bersabar, bererti hati kita masuk dalam kategori hati yang baik. Sabar ni duduk di hati. Usaha cari duit, usaha gapo dia tak apa. Kalau kita tak boleh sabar, katanya Tuhan, dan tidak bersyukur bagi nikmatku. Tain kena bala, tak boleh nak sabar. Duduk mengepek ke Tuhan, duduk kata ke Tuhan, seolah-olah dia nak jadi Tuhan dah pula. Seolah-olah dia boleh menguasai langit dan bumi ni, dia boleh mengubah takdir dia gini, sudah tak sabar. Nak jadi Tuhan lah. Sedangkan kita seorang hamba kena sedar kita ni hamba Allah Ta'ala. Tain boleh nikmat pula tak reti nak terima kasih ke Tuhan, rasa sombong, rasa bongkak, rasa hebat, rasa usaha saya lah menyebabkan saya jadi kaya. Ni usaha saya, lupa pemberian Tuhan. Kalau Tuhan buat dia jadi gila, kalau Tuhan buat dia jadi cacat, kalau Tuhan buat dia jadi miskin seperti orang-orang biasa, nescaya dia tak bolehlah hidup senang lagu ni. Tetapi ada orang apabila senang, apabila kaya, lupa Allah Ta'ala, tak terima kasih kepada Tuhan, dia guna harta dia dengan cara tidak betul. Dah lah boleh nikmat Tuhan wi banyak, dia marah ke Tuhan pula. Dia tidak semayang, dia tidak bergapo. Ada lah ni orang apabila kaya tak nak semayang dah. Malah semayang ke gapo dia. Ni sudahlah. Patut dia bersyukur dengan Allah Ta'ala, dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Tetapi Tuhan uji dia dengan harta, maka dia tak boleh nak sabar, maka dia jadi kufur. Dia jadi kufur, dia tak tengok nikmat Allah Ta'ala. Maka Tuhan kata kalau mu lagu ni, di dalam keadaan bala mu tak boleh sabar, dalam keadaan nikmat tak boleh nak bersyukur, tak boleh nak puji aku, tak boleh nak sembahyang kepada aku, dan tiada reda akan qadakku, ketentuan yang aku buat gapo-gapo. Mu miskin, mu kaya, mu bijak, mu pandang, mu hebat, mu tak hebat, gapo dia. Kalau mu tak kau reda lagu tu, maka hendaklah ia orang hak jenis ada 3 perangai saat ni, cari tuntut akan Tuhan yang lain daripadaku. Mugi cari Tuhan lain lah. Dah mu rasa pentadbir aku tak puas hati, mugi cari Tuhan selain aku. Tuhan nak marah ke dia, sedangkan Tuhan ni tidak ada kecuali dia. Ya ada. Ingat Tuhan ni tak ada kecuali aku seorang. Tetapi kalau mu tak boleh nak sabar dengan pentadbir aku, mugi cari Tuhan lain lah. Allah Tuhan nak marah ke dia. Orang yang tak boleh bersabar, tak boleh reda dengan qadak dia, tak boleh bersyukur lagu ni, pergi cari Tuhan selain aku. Cari Tuhan lain hak boleh jaga mu, hak boleh wi makan kok mu, boleh wi mu hedat, boleh nyawa, boleh mu gini, boleh buat menjembakkan mu kaya, pergi cari Tuhan lain. Lah ni aku tak wi makan. Aku dah buat pun menapah, nyawa kau gapo dia. Mungkin cari Tuhan hak nampak pisau sangat kak. Tuhan nak herdik dia. Tuhan nak marah kepada dia. Supaya kita kalau marah kok mak kita kata gi, serahanalah sangat gi. Kita kecil lagi. Makan nasi pun minta dengan mak kita, pitih minta dengan mak kita. Tiba-tiba kita lawan mak kita kata mu pisau sangat dah, serahanalah gi kita noh. Tak suruh duduk atas rumah. Pergi cari makan sendiri, nampak bisa sangat nak lawan orang. Maka kita terkaya-kaya, tak tahu alik-alik jatuh. Makan pun minta tolong mak lagi, nak tidur, nak bergapo dia pun tak boleh. Maka kalau Tuhan kata lagu tu berat benar lagu tu. Jadi didiklah hati kita untuk buat sifat lagu ni. Biar ketika bala boleh sabar.
Ketika nikmat kita boleh bersyukur. Ketika apa yang berlaku di atas dunia ni kita kena redha. Jangan duk kritik ke apa dia hok berlaku. Nah, masalah perancangan kita, usaha kita tu kena ada untuk kebaikan. Tetapi kritik tu jangan. Tu pentadbir Allah Taala. Ada hikmah dia Tuhan nak uji orang siapa-siapa dia kalau. Nah. Syahdan makna redha itu. Gapo dia makna redha? Hati kena redha. Bukan kata redha ni orang tipah pada pun redha. Orang gocoh pun redha, orang ambil barang kita pun redha. Nama. Tu tak boleh juga. Kita kena mempertahankan nyawa kita, maruah kita, gapo dia ada cara bentuk nak redha menurut syariat, menurut agama. Bukan kata redha ni senyak gitu. Nah. Syahdan makna redha itu ibarat daripada suka hati. Hati tidak rasa sedih, suka hati. Ya sabar lain deh, redha lain kita sebut dah. Sabar ni hati masih nak sebaliknya. Misalnya kita sakit, kita pun bersabar. Apa maksud bersabar? Kita nak kesembuhan, kita nak sihat, kita nak siar daripada penyakit tu. Tetapi kita bersabar kerana kita sakit, kita tak boleh buat apa-apa. Tu sabar. Nak sebaliknya, tetapi saya sabar, suka apa yang berlaku pada atas diri kita. Redha ni dak hak tu hamba suka hak Tuhan buat tu. Apa yang Tuhan takdir tu, itulah yang hamba suka. Kalau Tuhan wi sakit hak tu lah hamba suka. Keadaan sakit tu hamba sukalah sebab apa? Tuhan hamba ya beri hamba sakit, maka hamba pun suka. Hamba nak pindah daripada keadaan ni, tak sih. Ni redha tinggi lagi daripada sabar. Nah. Dia kata suka hati akan segala qada Allah dan qadar dia. Suka sesuka-sukanya. Patu orang redha ni tak usaha, tak ikhtiar. Tak usaha ikhtiar. Kita nampak dia pergi kerja, kita nampak dia cari makan, dia nampak dia usaha buat ibadat semaya, kau gapo dia buat kebaikan. Tetapi hati dia penuh dalam keadaan redha. Hak ni orang peringkat tinggi ni. Peringkat maqam radiyah, dia redha dengan Tuhan. Ni peringkat tinggi ni. Nak siapa peringkat ni payah sungguh. Kita kepik pitu tu ngepek habis rata seluruh putih kampung. Ngepek pada tukang kayu, ngepek kepada goni habis nyom ngepek apa kepik pitu je. Nyo sopoh habis. Sekira-kira tiada ia menyangkal akal sekalian yang diperlaku ke Allah Ta'ala di atasnya. Dia tak pernah lawan. Dia tidak pernah menyangka. Seperti kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Laisa ridha an la yuhissa bil bala. Innama ridha an la ya'tarida ala al-hukmi wal qada. Gapo dia maksud redha ni katanya Abu Ali Ad-Daqqaq ni. Kata dia tidak disyaratkan redha itu bahawa tiada merasa akan kesakitan bala. Bala tetap kita rasa, penat tetap kita rasa, susah tetap kita rasa, sakit tetap terasa di hati kita. Tetapi sungguhnya redha itu bahawa tidak menyangkal atas hukum Allah Ta'ala dan qada dia. Tapi tak pernah nak kritik perjalanan takdir Allah Ta'ala. Susah, payah, gini kau gapo dia. Senyak dia. Tak ada kata gapo. Terasa benda tu penat. Bukan kata apabila redha hati jadi tak terasa hak tu orang martabat tinggi sungguh. Tidak terasa keperitan, tidak pernah rasa sakit. Kerana dia merasai, dia sentiasa memandai kepada Tuhan yang memberi sakit tu. Apabila manusia memandai kepada Tuhan, maka lidah dan hati dia keluar daripada nak menyatakan apa-apa. Kita nak kata sakit ke Tuhan. Kita nak kata tak puas hati dengan Tuhan. Hati itu lagu mana kalau memandai Tuhan, maka tak terasa. Tak terasa. Ketahui olehmu bahawa tiada lazim daripada redha akan hukum Allah Ta'ala dan qada itu. Redha akan segala maksiat dan kufur. Dia kata lagu mana redha?
Reda ke suka kepada semua takdir Tuhan. Berarti kalau seorang itu berzina, dia pun reda berzina. Suka hamba berzina. Suka hamba buat benda kufur. Suka hamba tak puasa. Suka hamba berzina. Suka hamba minum arak. Suka tak semaya. Suka belakang. Sebab apa? Takdir Tuhan ke. Beza. Reda dengan perbuatan, reda dengan Tuhan yang jo buat perbuatan tu. Kita kena reda dengan Tuhan yang membuat perbuatan, yakni Allah. Kena reda dengan dia. Tuhan yang mentakdir ke hamba tak semaya subuh hari ni. Jangan kritik orang tu. Tetapi Tuhan juga, dia juga mengarahkan kepada hamba supaya jangan suka, jangan reda kepada perbuatan meninggalkan semaya. Perbuatan meninggal semaya hamba tak reda apa? Sebab dia suruh. Jangan reda. Tapi perbuatan dia jo buat tu hamba tak reda kepada dia. Tetapi perbuatan tu sendiri hamba tak reda, dia tu hamba reda. Kerana bagi segala maksiat dan kufur itu ada dua jalan. Tak boleh kita reda sekalipun benda tu maksiat kufur. Reda dengan Tuhan semata-mata. Jalan pertama, kepada Allah Ta'ala, iaitu sekira-kira kufur dan maksiat itu jadi daripada qada Allah Ta'ala dan qadanya, dan daripada iradat keinginan Allah dan masyiahnya, kehendak dia, maka wajib atas kita reda akan jalan lagu ni. Jadi kita tengok mana-mana perbuatan maksiat, mana-mana qada ketentuan takdir jahat yang berlaku, bunuh orang, berzina, kau gapo, kita tengok kepada dua sudut. Pertama dari sudut Tuhan lah yang mencipta tu, wajib kena reda pada dia. Kedua, kepada hamba dia. Dari sudut Tuhan tak ada masalah. Dari sudut perbuatan hamba itu maksiat, maka hak tu Tuhan suruh marah. Contohnya kita kata orang zaman dulu kata, misal contoh seorang tukang masak. Tukang masak, dia masak. Dia suruh bukan masak hebat. Hari ni dia nak masak tak sedap. Dia pun buatlah tomie tak jadi. Maka dia buat tomie tak jadi, kita pun makan. Warna tak jadi ni. Jadi kita tidak petika di perbuatan, tidak petika di tukang masak tu. Tukang masak tu mungkin dia hebat. Dia masak bisa, tetapi kita petika di makanan dia tu. Kok dia buat tu. Nampak lagu mana? Boleh kita royak kata tomie tu tak sedap. Boleh. Sebab apa? Sebab betul sungguh tomie tu tak sedap. Salah kalau kita kata benda barang tak sedap. Sedapnya. Nipu lagu tu. Maka dari sudut dia tu kita tak petika. Hok jom masuk tu memang hebat, memang gapo, tapi tomie ni tak sedap. Ni, gitulah cara kita nak tengok perbuatan maksiat. Maksiat tu tetap benda kita jangan reda, jangan kita kerana kaedah dia ar-ridha bil maksiatin maksiatun. Reda dengan suka dengan maksiat, maka satu perbuatan maksiat lain. Buat maksiat tu sodah, suka dengan maksiat tu satu. Ar-ridha bil kufri kufrun. Reda dengan kekufuran jadi kufur. Sebab tu kita orang Islam jangan reda orang kafir tu. Jangan reda dia kafir dengan Allah. Jangan reda Yahudi tu kafir dengan Allah. Jangan reda Amerika tu kafir dengan Allah Ta'ala. Kerana kalau kita kata pada muka molek dia kafir dengan Tuhan, kita reda dia kafir dengan Tuhan, maka reda dengan perbuatan kufur jadi kafir kita. Berapa banyak orang nak marah kepada orang kafir, pada muka dia jadi kafir molek, pada muka kafir. Jangan buat lagu tu jadi kafir kita. Jangan kita reda sekali-kali dengan perbuatan kufur dia kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok daripada hamba, sekira-kira maksiat kufur itu sifat bagi hamba, macam tak sedap nak saat ni sifat kepada tomie saat ni, maka atas jalan ni tidak disuruh reda akan kufur dan maksiat. Kalau lagu tu tak boleh. Sebab Tuhan suruh kata, firman Allah Ta'ala, wala yardha li ibadihil kufra. Artinya bahawa Tuhan tidak reda bagi hambanya itu kufur. Jangan suka dengan perbuatan tu. Tapi apa yang berlaku kena reda. Tuhan jo buat hamba reda ke Tuhan. Tetapi Tuhan hak suruh hamba reda kepada dia juga, melarang hamba daripada reda suka kepada benda-benda maksiat dan kufur.
Jadi hamba tak suka ni pun di bawah takdir Tuhan lagi. Dan hasil daripada demikian itu bahawa tiap-tiap suatu yang diredai Allah Ta'ala itu seperti segala taat, maka wajib atas kita redha akan dia. Kalau taat tak apalah. Moga hak Tuhan suruh suka, maka kita boleh suka kepada Allah dan perbuatan dia dan hasil hamba dia hak berlaku. Supaya seorang tu masuk yang pandai, masuk tu tamiah hak sedap. Dia tu bisa masuk ke dia pun sedap. Tapi kalau dia masuk tak sedap, dia tetap bisa. Ya, Tuhan tetap bisa. Tetap hebat tu masuk tu, tetapi masuk ke dia tak sedap. Kita bukan kata dia tak pandai masuk dak. Kita kata masuk ke ni tak sedap. Kita tak kata Tuhan tu buat maksiat, Tuhan tu buat benda jahat. Dak. Kita tak kata. Kita kata manusia ni jahat. Hak Tuhan tetap baik, dia yang cipta segala-gala dia hebat, dia berkuasa. Dan tiap-tiap sesuatu yang dibenci oleh Allah seperti segala maksiat dan segala kufur, maka wajib atas kita benci akan dia. Wajib. Kerana Tuhan suruh benci. Sekalipun kita jawab maksiat tu, wajib kita kena benci ahli maksiat. Kalau boleh kita benci diri kita ketika buat maksiat. Kita kata hamba buat maksiat ke Tuhan, ya Allah maafkanlah hamba. Hamba ni tak berjuruh, ya Allah ya Tuhanku. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, kadang-kadang nampak berjuruh, kadang-kadang tak berjuruh. Kadang-kadang lama dah jadi baik, ya Allah ya Tuhanku, jadi jahat dah pula. Kadang-kadang mula ikhlas, jujur, mula jadi nak marah ke orang dah pula, jadi mazmumah pula. Jadi marah kepada diri kita. Nak marah ke Yahudi, nak marah kepada orang jahat, nak marah kepada diri kita, nak marah ke siapa dia, tengok diri kita dulu. Kita setara mana? Boikot Yahudi betul bagus. Kita boikot kodok Yahudi betul kodok. Kehidupan kita lagu mana? Bagus dah kita boikot. Tetapi hak tu jauh sangat. Hak ni hak dekat sekali. Boikot benda hak ada dalam diri kita. Ada kodok pakaian Yahudi di tubuh kita. Ada kodok cara mikir Yahudi hidup dengan kita. Kita ngaji dak ilmu fardu ain hak Tuhan suruh. Duk boikot fardu ain pun tak mengaji, nyanyo lagu. Kalau betul nak boikot, jangan ikut Yahudi, ikut perintah Tuhan, ngaji hak Tuhan suruh. Dan kata Imamul Ghazali, i'lam annal maqamati tis'ah allazi zakarnaha laysat ala rutbatin wahidatin bal ba'duha maqsudatun li zatiha kal mahabbati war ridha fa innahuma a'la maqamat. Artinya ketahui olehmu bahawasanya segala makam yang 9 yang aku sebut akan dia, makai mahabbah, makai tawakal, makai ghanih. Aku sebut yakni segala sifat kepujian yang 9, tawakal, mahabbah, ghanih. Kita mengaji dulu sifat hati ni yang tersebut di dalam bab yang kelima ini, maka tiada ada ia atas satu martabat saja. Tetapi adalah setengahnya itu dimaksudkan bagi zatnya seperti mahabbah dan redha. Ada sifat ni dia ada martabat dia, bukan selain saja. Hak maksudkan yang dimaksudkan sifat hak paling besar sekali, paling tinggi sekali mahabbah dengan redha. Katanya ulama, mahabbah dengan redha ni permulaan makam. Seorang tu kena ada mahabbah dengan Tuhan dulu. Maka dia akan bergerak jadi tawakal, jadi redha, jadi sabar, jadi ghanih, sehinggalah naik kepada mahabbah pula. Jadi mahabbah yang awal, mahabbah yang akhir. Maka bahawasanya keduanya, yakni mahabbah dan redha itu yang terlebih tinggi daripada segala makam. Apa maksud makam? Kedudukan hati kita dengan Allah. Kalau kita tak duduk peringkat tu, tak dipanggil makam, dipanggil hal ataupun ahwal. Ahwal ni macam hari ni kita jadi juruh ya, tak marah ke orang ya, sabar ya. Maka hari ni dapat ahwa dia panggil. Oh, mari ahwa sobar. Guano jadi kalau tak sobar hari ni sobar ya.
Kita tak duduk lagi kedudukan sabar, tak lagi. Cuma jari-jari mari, itu dipanggil ahwal. Tapi kalau benda ni dah lekat dah dengan diri kita, sebati dah dengan diri kita, maka benda ni jadi makam. Oh, ni makam tawakal ni. Hidup dia tawakal, paceruh. Dia tak boleh keluar daripada dia. Hidup gitu, duduk dengan tawakal lagu tu. Dia hidup, dia makan, dia gapo, hidup dengan tawakal. Tak ada usaha gapo. Wa ba'duha matlubatun li ghairiha kat taubati wazuhdi wal khaufi was sabri. Izit taubatu ruju'un an tariqil bu'di lil iqbali ala tariqil qurbi. Wazuhdu tarkut tasyaguli anil qurbi. Wal khaufu sautun yasukul abda ila tarki syawagili. Wasabru jihadun ma'at syahawatil qati'ati li tariqil qurbi. Saat ni Imam Ghazali kata makam yang paling tinggi, dan makam ni merupakan maksud kepada perangai-perangai lain, iaitu mahabbah dengan redha. Ada makam lain ini dia bukan maksud dia, kita bukan maksud ke dia, tetapi dia ni membawa kepada kita dapat dua makam, mahabbah dengan redha. Hak tu yang dimaksudkan. Hak lain hanya jalan-jalan nak menunjukkan kita kepada makam mahabbah dan redha. Artinya dan setengahnya itu matlub bagi lainnya. Bukan diri dia sendiri dituntut, tetapi dituntut kerana sebab lain. Seperti taubat. Bukan suruh taubat sangat. Dan zuhud. Bukan nak suruh zuhud, tapi dia ada maksud dia. Nak suruh tinggal maksiat ya sebenarnya. Taubat tu. Bukan maksud dia taubat tu. Berarti kalau orang tak bertaubat, dia mau tak ada makam taubat. Dah dia taubat dah. Dah dia tak ada wakaf apa dia. Maka dia ralik dengan benda lain. Tak apa. Maka taubat tu sendiri bukan maksud dia. Maksud dia adalah tinggal maksiat tu sendiri. Zuhud tinggal dunia. Bukan maksud dia tu sebenarnya. Zuhud, khauf, takut ke Tuhan dan sabar ni, 3-4 sifat ni, taubat, zuhud, takut dan sabar ini, nampak 4 sifat ni bukan tujuan dia. Tujuan dia adalah ni. Dia kata, kerana taubat itu kembali daripada jalan yang jauh, kerana hendak berhadap atas jalan yang hampir, iaitu ibadat kepada Allah Ta'ala yang menghampirkan kepadanya. Bukan tujuan taubat tu, tujuannya supaya tinggal maksiat dan duduk dengan taat ibadat ke Tuhan. Tu sebenarnya. Zuhud pula itu apa dia? Meninggalkan akal suatu yang membimbangkan daripada ibadat yang menghampirkan kepada Allah. Kita lah ni orang belajar. Ibadat kita adalah belajar. Kalau kita seorang peniaga, ibadat kita jujur di dalam niaga. Kalau kita seorang pemerintah, kita adil dalam pemerintahan kita. Itu matlamat dia. Maka zuhud sini meninggalkan sesuatu yang menyibukkan kita daripada ibadat hak boleh menghampirkan kita. Contohnya, kita seorang pelajar, kita kena zuhud daripada benda-benda yang mengganggu ibadat kita sekarang. Orang pondok kena cukup kepala. Apa kena cukup kepala? Kerana kalau ada rambut, duduk tayar rambut dia depan cermin, raka cermin-cermin. Duduk sisir rambut tu ke cermin tu, tak cakap nak ngepek dah, tengok muka dia paceruh. Maka cukup kepala kerana mengganggu daripada ibadat dia lah ni, ibadat mengaji. Gapo dia ikutlah gapo dia, benda-benda yang mengganggu. Apa awak tak makan banyak tai ngaji? Mengganggu hamba mengaji. Ni makan nasi, subhanallah. Matlamat dalam hidup hamba adalah makan. Dia ngaji ni, ibadat dia kena mengaji lah. Dan khauf yakni takut, itu cemeti yang menghalau akal hamba kepada Allah kepada meninggalkan akan sesuatu yang membimbangkan daripada ibadat yang menghampirkan Tuhan. Sifat takut pula bukan tujuan kita, tujuan takut.
Tujuan takut supaya kita dapat menghalang perangai-perangai jahat kita daripada kita buat. Seolah-olah perasaan takut ini cemeti. Cemeti ni tali piak tu, tali bedah tu. Wak bedah tu supaya kita boleh taat ke Tuhan. Bukan tujuan dia. Tujuan dia takut tu bukan. Tujuan dia nak supaya boleh menghampirkan diri ke Tuhan. Cuma dia alat-alat makam untuk menghampirkan diri itu. Dan sabar itu pula berperang serta segala syahwat, yakni memerangi akan hawa nafsunya, yang memutuskan ia kepada jalan ibadat yang menghampirkan ia kepada Tuhan. Sabar pula tujuan apa dia? Tujuan kita kau sabar? Tak, tujuan sabar ni hanya supaya nak memutuskan jalan ibadat, memerangi hawa nafsu. Sabar nak lawan nafsu kita. Kita sabar lawan hawa nafsu. Tujuan apa dia? Nak tu ya, nak sabar tu, bukan nak sabar di hawa nafsu tu. Sabar supaya kita dapat buat taat ibadat yang menghampirkan kita kepada Tuhan. Jadi 4 sifat ni bukan maksud dia, tetapi dia hanya alat untuk sampai kepada matlamat kita. Wa kullu zalika ghairu matlubatin li zatiha, bal al matlubu al qurbu, wa zalika bil ma'rifati wal mahabbah, fa innahuma matlubatani li zatihima la li ghairihima, walakin la yutimmu zalika illa biqat'il hubbi ghairillah 'anil qalbi, fahtaja ilal khaufi was sabri waz zuhdi lizalika. Artinya dan tiap-tiap yang demikian itu tiada dituntut kerana zatnya, yakni sifat hopak sat ni. Sifat apa dia? Sifat taubat, zuhud, takut dan sabar sat ni bukan kerana kita nak dianya, tetapi yang dituntut itu ibadat yang menghampirkan kepada Allah. Yang dituntut itu adalah menghampirkan diri kepada Allah. Maka nak menghampirkan diri kena sabar. Kalau bab nafsu, kena takut, kena ada zuhud, kena ada khauf, barulah kita boleh buat taat, boleh hampir diri kepada Allah. Dan yang demikian itu dengan makrifat akan Allah dan kasih akan Dia. Ini matlamat kita. Redha kasih Tuhan dengan makrifat Tuhan. Sebab itulah ada doa yang sangat masyhur yang diamalkan oleh para pengamal tariqah Naqsyabandi biasanya. Dia kata apa? Ilahana anta maksuduna wa ridhaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wahai Tuhanku, anta maksuduna, kamulah maksud tujuan segala perbuatan ibadatku. Tujuan kamu semata-mata, bukan syurga kamu, bukan gapo, tetapi aku nakmu. Wa ridhaka matlubuna, dan redamu yang aku cari. Aku tak say orang lain, aku nak redamu. Kalau orang lain suka juga ke aku, itu pemberian daripadamu. Aku nak redamu. Bukan nak soho, bukan nak gapo, bukan nak gani, tetapi aku mengajar, aku gapo, aku belajar, aku buat kebaikan, semua nak dapat redamu, bukan nak dapat soho, bukan nak dapat gapo. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak, maka berilah kepada aku pengenalan denganmu, ma'rifatmu, kenal denganmu, wa mahabbatak, dan saya kepadamu. Ni dua ni, makrifat dengan mahabbah ni tujuannya. Sifat ni tujuan. Maka bahawa sesungguhnya makrifat dan mahabbah itu dituntut bagi zatnya, tiada bagi lainnya. Tujuan. Tetapi tidak sempurna. Sekalipun martabat kita, matlamat itu adalah mahabbah dan makrifat, tetapi tidak sempurna akan demikian itu, melainkan dengan memutuskan akan kasih akan yang lain daripada Allah dalam hati. Nak putuskan lagu mana? Maka berkehendak bagi demikian kepada takut, kepada khauf, sifat khauf, dan kepada sabar,
dan kepada zuhud. Kerana yang demikian itu, lagu itulah kena-kena tujuan nak dapat makrifat dan mahabbah. Nah, dan sebesar-besar sesuatu yang manfaat bagi ibadat yang menghampirkan ke makrifat dan kasih akan dia itu menyebut akan mati dan mengingatkan dia. Suatu benda yang menyebabkan kita kenal Tuhan dan kasih akan Tuhan itu menyebut mati. Sunat sebut mati di dalam hati dan di lidah. Kita deh duduk suka-suka ke mati. Sunat sebut. Duduk saja boleh-boleh makan nasi, nampak sayang kita sungguh te makan nasi. Makan ingat kematian tak weh. Senyap kawin tu kita pula makan sungguh. Terlikor lah. Kecek bak mati di mulut dengan di hati. Di hati tu kena ingat semacam mati. Tai duduk sore, tai duduk gapo dia, kau gapo dia. Nak buat maksiat. Kau tengok buat maksiat ni mati, malu kau orang lagu ni. Kena ingat ke mati. Kerana mati apabila nafsu diri kita ingat kepada mati, senyaplah lagi diri. Dan dari kerana inilah disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala akan zikrul maut pada bab ibadat yang batin ini pada fasa yang ke-10. Sebab itulah kerana nak dapat mahabbah, nak dapat sayang Tuhan, antara cara dia adalah mengingati mati. Maka mengingati mati ini Imam Ghazali sebut masuk dalam kategori ibadat batin. Kerana mengingati ini bukan di mulut saja tetapi di fikiran kita. Maka dimasukkan sifat yang baik juga mengingati mati. Fasa yang ke-10 mengingati mati.